Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biyadihi al-fadli wal karam wal jud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الذي انتشر الجود والكرم من بين يديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga dengan Al-Imam Abil Hamid Al-Imam Sa'ad Habib Sa'ad Al-Idrus, أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح من دفن هذا اليوم من المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب إلينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, sunnah yang ke-221. 21 ni maksudnya dekat sini membaca kesemua doa di dalam rukuk itu, dalam i'tidal itu dibaca secara perlahan. Tidak dibaca secara kuat. Baik. Al-Imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Al-Imam membaca kesemua doa ini di dalam keadaan perlahan. Apa dia? Belum sujud lagi. Kita baru i'tidal. Kecuali al-muballigh yuballighul zikir bil quwwah. Kecuali muballigh yang membalikkan zikir itu dengan kuat. Kalau kita perasan kalau pergi Mekah, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Siapa yang baca tu? Bilal ke atas tu kan. Kalau kat Madinah kat atas tu. Atas Raudhah tu. Jadi dia baca. Jadi dia kata membaca kesemua doa ini di dalam keadaan perlahan, kecuali Tok Bilal ataupun muballigh, orang yang menyampaikan. Itu baca dengan kuat. Baik. Sunnah yang seterusnya.
Kita nak membicarakan tentang sunnah-sunnah ketika berkunut. Bila kita i'tidal, kita ada kunut kan? Apa dia? Ikutlah. Kunut ni ada berapa banyak, tuan-tuan? Sembahyang apa yang ada kunut? Subuh lagi? Witir lagi? Bukankah kita waktu PKP tu kita tiap-tiap hari sembahyang ada kunut? Itu namanya apa? Kunut nazilat. Nazilah. Lagi? Apa sembahyang apa lagi ada kunut? Pernah sembahyang minta hujan tak? Dah terlebih hujan pula. Dia ada satu lagi solat minta hujan. Itu pun ada kunut. Solat istisqa. Baik. Kunut ini bererti doa dan pujian. Kalau kita perasan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Kan. Oh, tak ada. Dalam tu tak ada kalimah. Okay. Kalimah qanata. Qanata ini boleh dengan erti kata yaqunutun. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memuji. Qanata juga boleh dengan erti kata orang-orang yang putus asa. Qanata juga boleh dengan erti kata orang-orang yang hatinya itu keras. Qanata. Tapi di sini dengan erti kata orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memuji. Itu maksud daripada kunut. Baik. Dalam istilah pula, iaitu membaca doa pada i'tidal rakaat kedua salat subuh dan i'tidal pada rakaat akhir salat witir hari yang ke-16 bulan Ramadan dan i'tidal pada setiap waktu jika ditimpa musibah. Jadi ada 3 salat. Subuh, witir, musibah. Satu lagi, istisqa. Apakah dalilnya? Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Darul Qutni. Begitu juga Imam Ahmad di dalam Musnad. Kata Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yad'u alaihim thumma tarakahu wa amma fi as-subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Daripada Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut 1 bulan lamanya ke atas musuh-musuh Islam yang orang-orang Islam terbunuh daripada huffazul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kepada orang-orang yang melanggar perjanjian. Asalnya mereka dah ada perjanjian, tak boleh nak membunuh antara Islam dengan orang kafir tak boleh bunuh Islam tak boleh bunuh orang kafir. Tapi mereka telah bunuh orang Islam, maka mereka telah melanggar perjanjian. Okey. Baik. Kemudian meninggalkannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunut sebab musibah dah selesai. Manakala kunut subuh pula masih dilakukan oleh baginda sehingga baginda berpisah daripada dunia.
Jadi waktu kunut nazilah ni semua waktu boleh. Zuhur boleh? Boleh. Asar boleh? Boleh. Isyak boleh? Boleh. Subuh boleh? Boleh. Zuhur boleh? Boleh. Tak ada masalah. Bila-bila waktu boleh. Sunnah boleh? Solat sunat? Solat sunat pun boleh. Ha, tak ada masalah. Okey. Tetapi kata Nabi SAW, kunut nazilah ini berlaku hanya ketika musibah melanda. Ketika PKP kan semua masjid-masjid satu Malaysia hujan lebat ni. Masya Allah. Jalan depan tu tutup tak ni? Jalan belakang tutup lah. Ha? Jalan besar tu dah tutup dah. Sini boleh keluar. Baik. Falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi SAW masih lagi meneruskan kunut subuh sehingga selesai daripada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini diambil untuk nak mengatakan salat subuh ada kunut. Sebab itu mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu menjadikan kunut ini daripada sunnatul ab'ad. Daripada sunnah yang dituntut. Artinya kalau sekira mana kamu meninggalkan sunnah ini, maka kamu disuruh untuk apa dia? Sujud? Sujud sahwi ke sujud sajadah? Betul. Bukan sujud kangkung. Sahwi je. Sahwi ke sahwi? Sahwi itu maksudnya apa? Tuan, sahwi itu maksudnya apa? Sahwi itu. Okey, sahwi itu sahwun. Okey, tuan-tuan tengok La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil daripada sinah. Sinah tu maksudnya tidur-tidur ayam. Tak ada. Wala naum. Tidak juga tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak sinah, tidak juga tidur. Baik. Tapi manusia ni dia ada sahwun. Sahwun ni apa? Lupa. Sahwun ni apa? Lupa. Jadi kita sujud tu kerana apa? Kerana kita lupa untuk nak baca kunut, kita sujud sahwi, sujud lupa. Boleh faham? Boleh faham tuan-tuan? Jadi sahwi maksudnya lupa. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salawati kulliha al-zuhri wal-asri wal-maghribi wal-isya'i. Dalam hadis yang lain pula menunjukkan bahawa Nabi SAW itu berkunut selama 1 bulan. Pada zuhur, pada asar, pada maghrib dan isyak. Jadi dalil yang menunjukkan bahawa kunut nazilah. Baik. Ada hadis yang lain. Okey, sunnah yang ke-222. Membaca kunut ketika i'tidal pada waktu salat subuh. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min bani Sulaim. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut 1 bulan selepas daripada rukuk.
selepas daripada rukuk. Dalil yang saya nak ambil ni selepas daripada rukuk. Jadi membaca kunut ketika i'tidal. I'tidal selepas daripada rukuk tak? Selepas daripada rukuk pada waktu salat subuh. Baik, itu dalilnya. Iaitu ba'da rukuk, selepas daripada rukuk. Baik. (223) Berkunut pada i'tidal rakaat yang kedua. Jangan pula pada rakaat yang pertama kita dah kunut, kecuali pada rakaat yang pertama dalam solat sunat witir yang satu rakaat. Tu. Baik. 224. Membaca kunut selepas membaca doa yang warid di dalam i'tidal. Okey. Bukankah kita sebelum ni kita dah bicarakan doa i'tidal? Apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini semua gabungan semua doa tadi. Barulah kita Allahumma hdina fi man hadait. Okey. Jadi membaca kunut selepas membaca doa yang warid di dalam i'tidal. Baca kunut dulu baca doa dulu. Baru baca kunut. Baca kunut doa yang warid daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, doa warid daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Doa untuk kunut banyak. Macam-macam doa ada. Macam-macam doa ada. Ada yang Allahumma il'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Ada yang hadis daripada An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat fulan ibni fulan sebab yang bunuh daripada orang-orang muslimin di dalam khaymah 70 orang hufazul Quran dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Nabi SAW melaknat mereka. Itu pun ada. Baik. Membaca doa kunut yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Nanti sekejap lagi kita akan cerita apa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, membaca 226, membaca doa kunut seafdal-afdalnya ialah Allahumma hdini fi man hadait. Okey, baca doa imam kena perhatikan semua doa imam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan satu tegahan. Apa tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, orang-orang yang mendoakan untuk diri sendiri. Imam apabila mendoakan tapi dia doa untuk diri sendiri, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak doa untuk ramai-ramai. Jangan pula Allahumma hdini fi man hadait. Tendang imam tu. Bagi dia tergulik sikit. Allahumma apa? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sebab itu imam, tolonglah imam. Dalam doa kunut tu tolonglah doakan jamaah-jamaah kahwin lebih daripada satu.
Ni imam ni tak doa macam tu. Imam sendiri doa, ya Allah cukupkan aku satu je. Cuba gak imam tu doa, ya Allah saya cukuplah satu ya Allah, tapi kawan-kawan saya perlukan satu lagi. Betul? Setuju ke tak setuju? Aduh. Saya ingat maksum apa, surau maksum ni semuanya gentleman. Apa dia? Surau tak berani. Imamnya tak berani. Bini-bini tak ada kan? Ada live ke? La ilaha illallah. Baik. Apa kata Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami fi man hadait, seperti mana engkau telah berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa'afina fi man afait, dan berikanlah kepada kami semua ya Allah afiah, seperti mana engkau telah berikan afiah kepada orang-orang yang engkau berikan afiah. Wa tawallani fi man tawallait, berikanlah kekuasaan kepadaku di dalam orang-orang yang telah engkau berikan kekuasaan. Wa barik lana fi man fi ma a'tait, fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra wala. Oh ni kat sini. Okey, kita balik. Wa barik lana fi ma a'tait, dan berkatilah atas apa yang kau berikan kepada kami. Wa qina syarra ma qadait, dan selamatkan kami daripada kejahatan yang engkau telah qadakkan kepada kami. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan sesungguhnya engkau itu telah sesungguhnya itu adalah takdir engkau, dan tidak ada takdir yang akan melanggar takdir engkau. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang menyokong engkau. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan menang orang-orang yang memusuhi engkau. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, dan kemuliaan Rabbana wa ta'ala, dan kemuliaan kepada kamu wahai Tuhan kami yang Tuhan yang maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait, dan bagi kamu itu kepujian atas apa yang telah engkau tentukan. Wa atubu ilaik, dan aku memohonkan keampunan kepadamu ya Allah. Okey tuan-tuan, yang ini sebenarnya doa yang kita baca ni ajaib bagi siapa yang faham. Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada ramai manusia. Betul? Kita ini kalau kita faham, kita minta seperti mana Allah Taala berikan hidayah kepada ramai manusia itu, berikan kami sedikit daripada hidayah. Seperti mana engkau telah berikan afiah kepada orang-orang yang terdahulu, kau berikan afiah juga pada kami. Seperti mana engkau telah tentukan qada dan qadar, kau tentukan kepada kami qada dan qadar yang terbaik. Ini ikrar kita. Apa ikrar kita? Wala ya'izzu man adait. Tidak ada kemenangan orang yang menentang engkau. Tidak ada kemuliaan orang yang menentang engkau, dan tidak ada kehinaan bagi orang yang mengagungkan engkau. Baik, yang nak mengagungkan kita ni siapa tuan-tuan? Apakah kita mengharap manusia agungkan kita ataupun kita mengharapkan Allah mengagungkan kita? Allah, betul. Kita mengharapkan Allah mengagungkan kita. Betul? Baik. Allah Ta'ala kata,
Kalau aku agungkan seseorang, walaupun satu dunia datang menghancurkan engkau, engkau tetap agung di sisi aku. Boleh faham? Kalau satu dunia datang untuk nak meninggikan darjat engkau, tetapi engkau melawan aku tetap hancurkan engkau. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita nak cari siapa? Kita nak cari Allah ataupun kita nak cari manusia? Kita cari siapa? Allah. Betul? Jadi biar Allah puas hati dengan kita. Manusia tak puas hati, lain cerita. Tapi biar Allah puas hati dengan kita. Nabi Muhammad puas hati dengan kita. Sahabat-sahabat puas hati dengan kita. Orang-orang saleh puas hati dengan kita. Biarlah orang-orang lain tak puas hati dengan kita, itu cerita lain. Tapi biar Allah puas hati dengan kita. Boleh? Boleh tuan-tuan? Jadi bila baca doa ni, pastikan makna kita tahu. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW semua ajaib. Biar kita, apa dia? Panjang. Doa ni kan kita dah hafal. Ada yang ujung-ujung dia lain sikit. Itu biasalah tu. Baik. 227. Selawat ke atas Nabi SAW selepas doa kunut. Ini ada riwayat. Ada riwayat dengan riwayat An-Nasa'i. Kata apa? Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil witri qala qul Allahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabi Muhammad. Pun ada riwayat An-Nasa'i, riwayat begini. Baik, itu satu. Ini riwayat daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, 227 selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Selawat kepada Rasul. Salam ke atas Rasul. Selawat ke atas Rasul, ke atas keluarga Rasul. Salam ke atas keluarga Rasul. Selawat ke atas para sahabat. Salam ke atas para sahabat. Jadi semuanya dah sampai 232. Selawat Rasul, salam Rasul. Selawat pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada sahabat, salam kepada sahabat ridwanullahi alaihi ajmain. Baik, 233. Disunnahkan bagi imam dan perseorangan menyertakan doa kunut Rasulullah dan doa kunut Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa doa kunut Sayyidina Umar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni 'alaika wa la nakfur wa nakhlu'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa nahfid nakhsha 'adabaka al-jad wa narju rahmataka inna 'adabaka bil kafirina mulhaq. اللهم عذب الكفرة وألك في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم
وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يجدون رسلك ويكذبون أنبياءك ويصدون عن سبيلك ويجعلون معك إلها آخر لا إله غيرك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Hadis sahih rawahu Baihaqi. Okey, ini hadis, ini doa yang dibaca oleh Sayyidina siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. Pernah dengar tak doa? Pernah dengar ataupun tak pernah dengar? Pernah dengar. Ini first time dengar doa. Tapi panjang doa ni. Doa ni panjang. Ya Allah, kami memohon pertolongan ya Allah, keampunanmu. Dan kami memujimu. Dan kami tidak mengkufurkan. Kami tidak mengikuti orang-orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Ya Allah, hanya kepada kamu kami sembah. Kepadamu kami solat dan sujud. Tetapi kami berusaha dan menghargai. Kami takut siksa kuburmu. Sesungguhnya azab engkau pada orang-orang kafir itu adalah benar. Ya Allah, siksakanlah orang-orang kafir. Dan lemparkan ketakutan ke dalam hati mereka. Dan pecah belahkan perkataan mereka. Dan turunkanlah kepada mereka azabmu dan siksaanmu. Ya Allah, turunkan azab kepada ahli kitab yang melawan Rasulmu. Dan mereka yang berdusta kepada Nabimu. Dan berpaling dari mengikuti jalanmu. Dan menjadikan engkau Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan selain engkau. Dan menjadikan engkau ya Allah ada Tuhan yang lain. Oh, ni. Ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan selain engkau. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Baikilah mereka dan sesama mereka. Satukan hati-hati mereka. Jadikan hati mereka penuh dengan iman dan hikmah. Tetapkanlah mereka di atas agama Rasulmu. Berikan kepada mereka kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah berikan kepada mereka. Dan supaya mereka memenuhi perjanjianmu yang telah engkau buat dengan mereka. Dan berikanlah kemenangan kepada mereka terhadap musuhmu dan musuh mereka. Tuhan yang benar, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Dan semoga selawat dan salam semoga tercurah. Semoga selawat dan salam tercurah. Kepada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Tu dia. Jadi ni doa panjang sikitlah. Boleh nak baca doa Sayyidina Umar pun boleh, nak baca doa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi pun boleh. Tapi yang mana afdal? 234 mendahulukan doa kunut yang warid dari Rasulullah daripada doa kunut Sayyidina Umar ketika menghimpunkan kedua-duanya. Ini disebutkan, dalil ini disebutkan oleh Sayyidina Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. 235 selawat dan salam ke atas Rasulullah, ahli keluarga dan juga para sahabat selepas kunut Sayyidina Umar. Okey. Ini samalah macam tadi tu. 236 imam membaca kunut dengan lafaz jamak
Ramai-ramai. Kenapa kita nak kena baca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga Rasulullah? Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami, ad-du'a yuhjabu 'anis sama' wa la yas'adu ila as-sama' min ad-du'a syai'un hatta yusalli 'ala an-nabi fa idza shalla 'ala rasulillah sa'ada ila as-sama'. Doa itu terhijab dari langit, tidak naik ke atas langit sehingga doa tersebut dibaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila setelah selesai daripada berselawat, maka doa akan naik ke langit Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Jadi ini dalil kenapa kita kena baca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kali kita berdoa. Okey, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam Sunan, wala yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay umma qauman illa biiznihim wala yakhtassu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seseorang lelaki yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan hari kiamat, dia menjadi imam tanpa izin daripada makmum. Dia menjadi imam tanpa izin daripada makmum. Tadi saya jadi imam, saya minta izin tuan-tuan kan? Sebab apa? Sebab kalau saya tak minta izin, saya tidak beriman dengan Allah, saya tidak beriman dengan hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seorang lelaki yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, ay umma qauman illa biiznihim, tidak kamu menjadi imam pada satu kaum kecuali dengan izinnya kaum tersebut. Okay, satu. Yang kedua, wala yakhtassu binafsahu bidda'watin dunahum, dan jangan kamu itu berdoa untuk diri sendiri sahaja tanpa mereka. Jangan doa Allahumma hdini, tak boleh. Tapi Allahumma tapi kalau Allahumma bini boleh. Allahumma bini. Bukan dini, bini. Itu boleh. Saja lawak-lawak sikit. Apa salahnya? Teruskan. Dia kata Nabi SAW apa? Wala yakhtassu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Jangan kamu itu mengkhususkan diri kamu dengan doa tanpa kamu menyebutkan mereka. Artinya gunakan kalimah jamak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu dia. Kemudian sekira mana dia melakukan juga, maka dia telah mengkhianati para makmum semua. Dia telah mengkhianati makmum. Habis. Berarti dia ni orang khianat. Dia mengkhianati makmum dengan dia baca doa seorang-seorang sahaja. Dia tak baca doa untuk. Sebab itu Nabi ajar doa yang paling mustajab. Pakcik sayang tak dengan imam sebelah tu? Cakap, sayang tak? Tengok muka dia sayang. Cakap,
Tak cakap dengan dia, saya sayang imam. Bukan masalah ni, orang Islam. Cuba cakap. Baru romantik kan? Okey, tak apa. Apabila pak cik sayang dengan imam, pak cik doa tak untuk imam? Pak cik doakan untuk imam. Kita sayang kawan kita, kita doa tak untuk kawan kita? Kalau kita tak doakan kawan kita, confirm kita tak sayang dia. Confirm kita tak sayang. Sebab kita tak doakan kawan kita. Sebab itu saya tanya pak cik sayang tak dengan imam? Pak cik sudah menunjukkan yang pak cik semua dekat sini nampak pak cik sudah sayang pada imam. Betul? Jadi pak cik kena doakan imam tu. Boleh? InsyaAllah. Nak doa macam mana? Nabi ajar sebelum subuh. Walaupun 5 minit. Apa dia? Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. 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 Berapa kali? 27 kali. Senang ke susah? Senang kan? 5 minit je. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. 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 Tuan-tuan cuba doa ni tuan-tuan. Kemudian akhir tu, ya Allah, imam saya ni ya Allah, dia isteri dia satu tak cukup ya Allah. Kau tambahkan satu lagi ya Allah. Tuan doa depan orang ke? Sendiri-sendiri kan? Tuan doa minta dengan Allah, ya Allah, kau berikan satu lagi isteri kepada imam kita. Tapi tuan jangan sebut imam siapa. Imam saja. Imam tu pun boleh, mana satu lagi imam tu di mana dia? Jadi doakan. Tak, tuan-tuan nak tengok mustajab ke tak mustajab? Tuan-tuan tengok dalam 40 hari tuan-tuan doa macam tu, tuan-tuan tengok imam tu dia kahwin. Jadi artinya mustajab tak? Bila kata mustajab, tuan-tuan doakan untuk yang lain. Sebab mustajabnya doa sebelum subuh antara kawan dengan kawan. Itu cerita dia. Sebab itu Nabi ajar, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. 27 kali. Ya Allah, Engkau berikan keampunan kepada muslimin dan muslimat. Kalau semua orang tahu, maka ketika itu kita ada kasih sayang dalam diri kita. Kita sayang orang-orang Islam kita. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, Kau berikan keampunan kepada orang-orang muslimin, orang-orang muslimat. Sebab apa? Sebab ada kasih sayang dalam diri kita. La ilaha illallah. Jadi faedah apa yang kita dapat faedah hari ini? Iaitu doa mesti didahulukan dengan selawat, mesti diakhiri dengan selawat. Doa tak boleh baca untuk diri sendiri, tapi kena baca untuk jamaah. Kemudian doa untuk orang lain, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa untuk diri sendiri. Kalau pakcik doa, ya Allah, engkau kawinkanlah aku, ya Allah, dengan isteri yang baru, ya Allah. Confirm tak dapat. Sebab makcik kata, ya Allah, engkau batalkanlah, ya Allah. Ya Allah, engkau batalkanlah. Itu makcik jawab. Tapi kalau kawan yang doakan, makcik tak tahu. Betul ke tak betul? Kawan yang doakan. Jadi pakcik perlukan sesuatu hajat, pakcik beritahu dengan. Pakcik beritahu dengan ni. Jadi dia tolong doakan saya malam ni. Pakcik pun cakap dengan dia, dia malam ni dia doakan, ya Allah, pakcik tu inginkan hajat, sesuatu hajat, ya Allah. Kau kabulkanlah hajat dia. Ha. Lepas azan. Ha. Subuh. Itulah dia. Itulah solat sunat subuh dengan solat sunat fajar hak tulah. Sama. Dia bahasa yang berbeza. Fajar adalah waktu. Subuh adalah solat. Boleh faham? Fajar adalah waktu tu. Sebelum azan. 5 minit sebelum azan tu, ya Allah, kawan aku berhajat, ya Allah, ya Allah, tolonglah, ya Allah, kau tolonglah kawan aku. Boleh. Tapi doa untuk kawan tak tolak. Untuk keluarga sebab dia ada kepentingan kita. Yalah, itu ada kepentingan kita. Jadi Allah Taala belum tentu terima. Tapi apabila kita doakan untuk orang lain, kita tak ada kepentingan. Kalau dia minta 25%, memang tak confirm, tak dapat lah. Sebab ada kepentingan. Jadi tak ada kepentingan. Kita doakan untuk orang tu sebab kita sayang dengan orang kita, orang kawan kita tu. Jadi pakcik dah sayang dengan imam tu, pakcik doakan imam tu. Boleh pakcik? Boleh macam-macam semua boleh. Hai pakcik. Boleh. Tak ada masalah, doakan je. Tapi lepas dia kaya, pakcik pakatlah pula dengan dia. Doakanlah saya pula kaya. Gitu. Kita dah minta keampunan untuk Allah, daripada Allah untuk muslimin, muslimat. Jadi orang lain yang dengar hadis ni, dia pun akan baca Allahumma ghafir lil muslimina muslimat. Kita termasuk tak? Kita termasuk daripada orang doa-doa mereka. Nampak tak? Boleh macam pakcik sebut nama pun tak ada masalah. Minta doa kawan. Doa kawan kepada kawan mustajab. Ya. Sekarang pakcik sakit, minta imam. Imam tolong doakan saya, pakcik saya ni sakit. Boleh. Mustajab, tidak ditolak oleh Allah. Baik, ada soalan lain? Apa? Solat yang sia-sia. Okey, ada pula. Jadi maksud dia kita usalli sunnatan salatu sia-sia lillahi ta'ala. Bukan? Okey.
Okey. Baik. Ketika mana kita berjanji, kita kena tahu yang kita telah menyelesaikan salat. Boleh faham? Jadi artinya kalau kita tidak menyelesaikan salat, kita sudah berjanji atas waktu salat, maka kita boleh batalkan janji tersebut. Sebab kita dahulukan Allah daripada manusia. Nanti sabar, tak habis lagi. Kemudian majlis ilmu kita ini adalah daripada ilmu fardu ain. Daripada kefarduan untuk kita mengenali akan salat. Ada ilmu yang fardu kifayah. Okey. Tapi bila kata fardu ain, maka kewajipan di sini dah jadi wajib atas diri saya untuk saya mengetahui. Maka hadirnya kamu itu ke dalam sini wajib. Kemudian kamu nak keluar sebelum salat. Tak boleh. Sebab apa? Ada satu hadis larangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu sudah masuk ke dalam rumah Allah, maka jangan keluar kecuali setelah selesai mengerjakan salat. Dan dia telah mendengar azan. Jangan keluar selagi mana tidak menyelesaikan salat. Tak boleh? Tak boleh. Kamu mesti semayang kat sini. Kalau kamu dengar kat sini, kamu dah ada dalam masjid kat sini, kamu mesti semayang kat sini. Kamu tak boleh keluar. Terjawab? Okey, solat sia-sia. Solat sia-sia ni boleh kita bincang dengan bos kita untuk alihkan saya punya waktu. Artinya saya kurangkan dekat sebelum tu 12 sampai pukul 1. Saya ambil setengah jam di selepas daripada pukul 1 sampai 1:30. Artinya saya start 12:30 sampai pukul 1, 1:30. Minta izin dengan dia. Maka solat sia-sia ni tak ada. Dia solat sia-sia ni apabila kita solat satu tidak ada khusyuk, tidak ada khuduk, tidak ada kefahaman. Satu, solat dengan tidak cukup syarat-syaratnya. Salat dengan kata tidak berwudu, tidak ada tayamum, tidak menutup aurat, terbuka aurat. Itu solat sia-sia. Tapi solat dalam kes antum tu bukan nama solat sia-sia. Tapi solat kita tak pandai berbicara dengan bos. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Kawin lain. Kawin lain. Dengar. Bila kita kawin lain, off record, kita jadi sihat. Bila kita bertambah sihat, nak qada pun senang. Kalau sakit nak qada kan susah. Setuju tak idea saya? Secara umum lah, secara umum dululah. Nanti lepas tu tak apa. Apa soalan tadi? Nak qada macam mana? Setiap kali lepas semayang, semayang isyak.
Setiap kali kita selesai solat Isyak, solat Isyak sekali lagi. Setiap kali kita solat Maghrib, solat Maghrib sekali lagi. Setiap kali kita solat Zuhur, solat Zuhur sekali lagi. Jadi jadikan setiap kali lepas sembahyang kita ni, ulang qada yang lepas. Itu cara yang kita tahu paling cepat, paling efektif. Boleh faham? Tapi itu cara kedua lah. Cara pertama, kahwin baru. Soalan yang seterusnya. Awak ni Ustaz Fauzi ni hari ni kahwin je. Aduh. Kita punya pengurusi ni bila nak kahwin satu lagi ni? Dia takut bini. Sebenarnya kita tengok semua panglima angkatan tentera, panglima polis, panglima sana, panglima sini, semua takut bini. Satu je bini dia. Betul tak betul? Termasuklah imam-imam. Bukan sebab apa? Sebab kawan dia tak doakan. Cuba kawan doakan dia kahwin dua. Confirm dia kahwin dua. Tak percaya? Mulai sekarang pakcik cuba doakan imam kita tu. Tengok 40 hari jadi tak dia kahwin dua. Okey, wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Saja gelak-gelak je. Baik, tak ada soalan? Tak ada soalan, kita akhir dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله